Salam sejahtera, berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan Minda Juara. Saya Aruna. Kita akan bersama-sama untuk mengenali dan mempelajari bagaimana untuk menjadi seorang juara, bukan sahaja dari segi fizikal tetapi juga dari segi minda. Kita masih lagi dalam series untuk mengenal keperluan psikologi sukan untuk sukan khusus, dan hari ini kita masih lagi dalam sukan raket. Tapi sukan raket kita hari ini adalah pingpong. Okey, sukan antara di mana saya rasa banyak adik-adik kita ataupun ramai yang bermain secara sosial sebenarnya di mana-mana juga, tapi sukan table tennis ataupun pingpong ni adalah antara sukan yang memang dipermainkan dan kita rasa pencapaian kita pun dah sampai ke level Commonwealth dan sebagainya. Alright, okay, hari ini kita ada tetamu kita juga. Saya kenalkan dulu tetamu kita. Of course, tetamu kita yang sama. Kita ada Hao Pek Ngo. So hari ni kita nak share lebih sikit pasal pingpong, sukan pingpong ni. So ada beberapa nama yang kita memang kenal dalam dunia pingpong ni. Karen dan Karen, Ho Ying, Jawan, seperti yang lelaki pula macam nama Muhammad Ashraf. So inilah jago-jago pingpong di negara kita. So kalau pingpong ni mejanya sangat kecil, betul lah. Lepas tu nampak macam pergerakan tak banyak, tapi mereka antara orang yang sangat fit sebenarnya sebab pergerakannya sangat lincah dan kena laju. Yes, laju dan kena mata kena fokus lebih daripada laju. sebenarnya. Betul. Dia orang sangat laju. Betul. So kalau let's say kita nak cerita lebih lanjut pasal pingpong ni, kita kena tahu dulu apa pingpong kan. So boleh ceritakan sikit apa tu pingpong? Okay, so sukan pingpong seperti yang orang tahu, main atas satu table, that's why dia call table tennis. Okay. Cara pukulan dia macam tenis, okay, kena drop dekat meja kita sendiri and then drop ke meja opponent. So double drop means fail. Okay, right. Maksudnya dia kena menyentuh setiap sekali, satu bahagian sebenarnya. Betul. Okay, di kawasan meja. So di luar meja dikirakan out. Okay, so game ini akan main 11 point and then also best of 5. Means you kena menang 3 game berturut-turut ataupun dalam 5 game tu you kena menang 3 kali sekurang-kurangnya. Okay, right. So dapatkan kemenangan. So hampir samalah format dia dengan sukan-sukan raket lain sebenarnya kan. So kalau macam Malaysia, acara dia pun sama juga ke? Kita ada acara-acara? Yes, kita ada acara individu perempuan, individu lelaki dengan bergu perempuan dengan bergu lelaki, dan juga ada juga mixed bergu campuran. Bergu campuran. So kita pun ada atlet-atlet kita yang sebenarnya dah sampai, macam saya cakap tadi lah, dah sampai dekat level Commonwealth. Dan kita pun ke sukan C dan kita juga ada banyak competition yang di mana ada peluang untuk adik-adik yang kalau mungkin adik-adik adalah pemain pingpong tu sendiri, mungkin kita ada banyak peluang untuk kita nak tahu dan kenali bagaimana cara-cara psikologi akan boleh membantu anda untuk menjadi juara-juara yang bakal juara di pentas arena di antarabangsa nanti ya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okay adik-adik, tadi kita dah tahu sedikit tentang acara pingpong itu sendiri kan, macam mana dipermainkan dan mungkin sejauh mana gap kita antara negara-negara lain sebenarnya. Tak mustahil untuk kita pun menjadi wira-wira yang akan bakal menjuarai di peringkat-peringkat kebangsaan ataupun antarabangsa nanti ya. So kalau macam kita berbalik kepada Pek Ngo nanti kan, apakah concern ataupun isu-isu yang selalu kalau Pek Ngo boleh nampak daripada sukan table tennis atau pingpong ni? Okay, bagi sukan pingpong ni, yang isu utama yang atlet menghadapi adalah keyakinan. Alright, okay. Sebab kita punya jarak antara
kita punya ranking kepada orang yang Southeast Asia pun, negara Southeast Asia pun sangat jauh. So itu menyebabkan salah satu faktor yang menyumbang keyakinan kita, atlet kita jadi semakin rendah. Betul. Okay. Selain itu pun kita punya kompetensi terhadap kita punya skill level Alright, pun okay. agak satu distance lah. So kita perlukan catch up benda tu and then boleh dilatih. Betul. Boleh dilatih. Maksudnya keyakinan akan datang dengan kompetensi kan. Kompetensi, Maksudnya bila kita dah betul. tingkatkan kita punya daya efektif kita, Betul. maksudnya automatik kita akan rasa confident dan mungkin belum lagi kita nak sampai ke sana lagi, tapi kalau kita bermula daripada hari ini, saya rasa pasti satu hari nanti kita dah boleh catch up dengan negara-negara lain kan. Okey, tadi kita dah cerita pasal concern dan sebagainya. So kalau let's say saya rasa stres dan sebagainya ni antara perkara-perkara biasa akan berlaku kan. So kalau macam untuk keperluan psikologi sukan di mana kita tahu gap kita sangat jauh, di mana kita nak pergi competition ni, kita nak expose ourselves to the technique and everything, tapi kita pun nak dalam into the competition mode dan sebagainya. So macam mana cara keperluan psikologi yang diperlukan? So biasa di bahagian pingpong, sebab kita dah tahu kita punya peringkat antara negara kita dengan negara lain dah jauh. So saya pentingkan training untuk mindfulness kepada atlet-atlet di pingpong. Okay. So atlet pingpong ni dia orang telah melalui satu series of mindfulness punya training untuk dia orang prepare sendiri untuk ke competition yang. So sebelum kita nak ni, mungkin kita nak terangkan sikit apa tu mindfulness. Mungkin adik-adik kita tak tahu kan, sebab mungkin dia biasa dengar, tapi sekarang mindfulness ni ada konsep dia juga sebenarnya. So mungkin Pek Ngo boleh ceritakan sikit. So mindfulness dia start daripada awal 90-an, okay, and then dia sekarang diterap masuk ke dalam sukan. Sebenarnya mindfulness dia penting sebab dia memberi perhatian kepada waktu sekarang. Sebab kita seringkali akan fikir apa yang terjadi lepas, apa yang akan terjadi. Tapi kita jarang-jarang kita akan fokus kepada apa yang akan berlaku sekarang. Betul. So maksudnya kita fikir apa yang alamak ranking saya mungkin tak ada, mesti kena bantai sekejap lagi dan sebagainya. Ataupun untuk adik-adik yang sebelum nak pergi competition pun mungkin kita kata dah tak boleh lah, dah tak menang dan sebagainya. So be in your present. That's the whole idea kan. Kita kena be in the present, apa kebolehan kita, apa kekuatan kita, apa yang kita boleh buat dengan terbaik untuk menghadapi opponent. So persediaan itu adalah sangat penting. So be mindfulness, be present. So ada tak cara-cara yang selalu Pek Ngo akan lakukan untuk dengan? Biasa mindfulness kita akan lakukan sesi education untuk memberi tahu apa elements yang perlu atlet-atlet mengetahui di dalam mindfulness punya series ni lah. Okay, and then lepas itu kita mindfulness ini berkesan sikit sebab kita akan sambung dengan aplikasinya. Walaupun kita just macam bukan sahaja kita dengar daripada lecture sahaja, kita terus akan apply. So maksudnya bila kita dah ada education to be present, kita nak aplikasikan dalam dunia sebenarnya. Okay, alright. So ada lagi tak aktiviti-aktiviti yang mindfulness? Kalau macam mungkin Pek Ngo boleh share, saya difahamkan Pek Ngo pun banyak yang buat training dengan diorang di mana kita tahu level stress mungkin agak tinggi untuk mereka dan sebagainya. Kita ada beberapa series yang kita buat dengan diorang dan ada perubahan sebenarnya daripada score stressful diorang, maksudnya level tu turun dan sebagainya. So being in present sebenarnya banyak membantu kan, betul? Especially untuk adik-adik yang dekat rumah sekarang ni, waktu pandemik ni banyak yang kita tak boleh nak kawal. So sekarang be in present, inilah waktu saya, inilah masa saya, maksudnya apa yang saya boleh buat, betul kan? So apa yang cara yang Pek Ngo boleh ceritakan kepada kita? Di dalam mindfulness ini, benda yang pertama kita belajar adalah breath centering exercise. So breath centering exercise ini salah satu teknik relaksasi untuk psikologi sukan. So apa perbezaan dia antara mindfulness punya breathing dengan breathing biasa? Okay, mindfulness punya breathing dengan breathing yang psikologi sukan yang biasa kita terapkan adalah berbeza dari segi memberi perhatian. Okay, so be present lah, kita nak balik semula kepada sini. So maksudnya bila kita bernafas dan sebagainya, I want to be here. Kita akan memberi perhatian kepada apa yang berlaku keadaan sekarang. Kalau saya rasa nervous, I'm be here. Kalau saya rasa takut, I'm being here. So kita tarik nafas dengan perasaan lah. Itu salah satu faktor yang sangat penting adalah kita kena be in the present. Alright. And then selain daripada itu, kita juga terapkan nilai-nilai yang seperti penerimaan.
Kita terima kita berada dalam keadaan yang stres. Okay, so kita accept lah. Ini Kita situasi. terima Saya rasa situasi mindfulness yang ni memang boleh guna untuk pandemik ni sebenarnya lah. Kita berserah, kita kata terima inilah keadaan saya. Kadang-kadang kita rasa kita terima tapi sebenarnya kita mungkin suppresskan kita punya tekanan. Maksudnya kita suppresskan, simpan lah, kita tekan. Kita tekan. Kita macam you kata okay, saya means okay. Ha. Tapi sebenarnya penerimaan dalaman kita pun tak selari lagi dengan minda kita. Kita kata okey je lah, on je lah, boleh je lah. Maksudnya kita tak mengetahui apa emosi betul kita ataupun kita tak meluahkan benda tu dan seolah-olah kita menerima bukan untuk diri kita, kita menerima sebab situasi sebenarnya. Yes. Mungkin okay, ibu saya suruh macam ni buat, ayah saya suruh buat macam ni dan coach saya suruh buat macam ni. So saya ikut saja tapi saya tak terima dengan cara-cara mereka. Betul. So itu pun cara yang kita akan pentingkan di dalam mindfulness punya training. Selain daripada itu, kita dah boleh kita dah terima, and then satu lagi faktor yang sangat penting adalah kita ada komitmen untuk melakukan aktiviti yang kita perlukan. Okey. So pertama adalah kita berada di sini, kedua saya terima dan ketiga adalah kita komitmen. Maksudnya saya komit untuk nak berubah ataupun saya komit untuk terima dan sebagainya. So komitmen apa lagi nak cerita dalam komitmen? Kalau komitmen macam kita kata, let's say kita tahu pagi hari ini kita kena ada training, kena ada physical training. So kita kena prepare awal untuk physical training. Bukan saja bangun untuk buat aktiviti dan habis kita tidur, kita tak jaga makan. So all the activity yang kita perlu lakukan untuk sebagai seorang atlet, sebagai seorang pelajar, kita kena commit. Okay? So kalau macam let's say-nya kalau kata adik-adik yang kat rumah ni ada online training dan sebagainya, kalau kata pukul 7 training, pukul 6.55 baru celik mata, gosok gigi dah pergi training. Maksudnya brain pun belum lagi bangun sebenarnya. So macam kalau mana quality training itu akan ada. So maksudnya kena spend bangun awal sikit lah, setengah jam, dapatkan momentum untuk hari tu untuk pastikan yang kita dah bersedia untuk nak buat latihan sebab kita nak terus start daripada level 60% ke ataupun tak nak daripada zero kan, betul tak? Right, okay. So kalau along the way kita akan dapatkan satu character building. Kita akan build kita punya character sebab kita boleh commit kepada apa yang telah di-plan. Maksudnya perubahan kita boleh terima perubahan kita, ya. So itu yang nampak perubahan selepas 3 minggu. Kita nampak mindfulness punya program boleh membantu atlet untuk mengurangkan stress level. So maksudnya yang pertama adalah saya tahu saya tengah stres sekarang ni. Saya terima keadaan tu. Maksudnya saya dah saya sedar inilah apa yang berlaku dengan diri saya. So saya terima. Oh, ini yang sedang berlaku dengan diri saya dan saya cuba untuk berubah, saya untuk komit. So benda ni mengambil masa dalam 3 minggu, ya? Mengambil 3 minggu untuk nampak perubahan jika komitmen anda tinggi. Maksudnya jangan yang yop lah, sekali buat, sekali tak, sekali buat, sekali tak kan. Maksudnya hari-hari kena buat, betul lah. Hari-hari kena buat. So kalau tak, 6 minggu lah jadinya. Ya, tapi keseluruhan untuk mindfulness training program ini adalah dalam 8 minggu. Okay. So 8 minggu dengan kena practice hari-hari, dan baru kita akan developkan kita punya karakter, dan barulah kita boleh senang menurunkan kita punya stress, and also kita akan tahu bila kita stress kita boleh terima. So automatically long run kita jadi lebih stress management kita jadi lebih bagus lah. Okay. So maksudnya kalau kita nak commit sebenarnya, especially dalam time-time pandemik ni kan, adik-adik dekat rumah rasa tak bermotivasi untuk training dan sebagainya, inilah time yang paling bagus sebenarnya kita dah boleh buat untuk mindfulness training. Saya rasa kalau mungkin tak perlukan orang pun sebenarnya dalam internet banyak banyak aktiviti yang kita boleh buat untuk mindfulness. Selain daripada kita kena fokus kat training, sebenarnya mindfulness boleh dilakukan juga masa you makan. Kadang-kadang kita suka mengunyah bila kita duduk diam-diam kat rumah. Betul. So, kalau kita mengunyah, apa akan jadi kepada kita? Obesity. Okay, mungkin kita akan dapat diabetes. Betul. So, penyakit-penyakit macam ni akan jadi jika jangka waktu panjang kita tak memberi perhatian kepada apa tingkah laku kita kat rumah. Betul lah. Sebab saya rasa mungkin kalau let's say kalau adik-adik kat sekarang pun kat rumah ni pakai makan je, betul tak? Ya, betul. Lepas tu bila dah makan je memang tengok phone ke, tengok TV ke, sambil tengok cerita
kita baru makan. So tak tahu berapa pinggan dah masuk dalam mulut. Mak masak sedap pula tu kan. Lagi masuk. So kita dah boleh predict awal. Maksudnya kita dah boleh be in mindfulness. Kita saya masa makan saya kena sedar berapa portion yang saya makan. Kalau lapar sangat saya terima, tak apalah, saya boleh makan lebih sikit. Contohnya janganlah kata langsung tak makan, saya makan lebih sikit. Apa komitmen? Larilah lepas tu. Betul tak? Kita boleh makan banyak tapi kita kena follow up dengan action kita. Kita buat exercise yang lebih so that kita jaga kesihatan badan kita. So maksudnya ada cara dia. Kalau nak makan boleh, tapi mesti ada komitmen selepas tu sebenarnya. Tapi apa yang kita selalu buat adik-adik kat rumah, tak apalah makan je lah, besoklah tulatlah kan. Maksudnya kita biarkan bahagian di belakang di mana kita lupa sebenarnya kita ni atlet sebenarnya kan. Betul tak? So especially atlet pingpong, dia kena banyak bergerakkan. Walau kalau dia start berat, badan dia meningkat, dia punya strength, ability tak cukup untuk menampung badan dia, injury akan berlaku. Itulah sebab kita kena juga mindful untuk semasa makan. So kalau macam let's say kita kata dalam tadi kita dah balik semula kepada stres dan sebagainya, ataupun kita pergi competition mana-mana, adik tahu yang mungkin kita belum sampai lagi level tu, tapi kita dah all out stress dah sebelum pergi, kita rasa dah ni. Mungkin kita dah boleh gunakan mindfulness ni, kita tahu inilah keadaan saya sekarang, kita sedar, I'm being present, lepas tu kita terima keadaan kita sekarang. Yes, kita terima komitmen untuk ubahkan supaya kita jadi lagi bagus. Maksudnya mungkin komitmen tu boleh datang dari segi objektif. Kalau saya nak buat ni, mungkin kali ni saya nak pastikan yang semua pukulan saya 90% cantik ataupun I boleh returnkan balik, ataupun maksudnya setiap competition yang adik-adik pergi ataupun setiap training yang adik-adik ambil dan buat, ada komitmen di situ, ada objektif. Bila tercapai maksudnya kita be in more in present lah kan. So dia dapat feedback balik apa? I already commit to a change of behaviour. Bila saya dah boleh berubah perubahan saya ataupun tingkah laku saya akan lebih confident. Nampak tak? Dia cycle je sebenarnya. Kita tackle satu akan jadi okey. So yang pasti komitmen tu yang penting kan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey adik-adik, tadi kita dah tengokkan macam mana kita nak gunakan cara mindfulness dalam sukan pingpong tu sendiri sebenarnya. Ada banyak tips-tips dia ataupun banyak cara-cara dia. So saya rasa Pek Ngo lagi nak ceritakan sedikit tentang aktiviti-aktiviti yang adik boleh buat sekarang sebenarnya. Ya, sebab sekarang kita banyak kat rumah. Banyak kat rumah kita buat apa? Banyak tengok phone. So ada tak you mindfully tengok phone ataupun you sentiasa scroll phone sahaja? So itu yang pertama kita be present Okay, right. Okay, so selain daripada itu, then kita pun penat, banyak tengok screen, banyak penat. Ada tak kita jaga mata kita? Okay, so kita kena in between mungkin set reminder. Okay, dalam 10 minit kita kena rehatkan mata kita sekejap. Okay, buat senaman sekejap. Okay, so benda-benda ini adalah membantu atlet, membantu anda adik-adik juga dekat rumah lebih selesa, tak rasa macam badan gebas. Lagi satu tips pun, adik-adik yang kat rumah sentiasa mungkin akan tolong ibu bapa buat apa? Bersihkan rumah, bersih pinggan. Boleh gunakan time yang bersihkan pinggan tu cuma bagi perhatian apa bunyi yang berlaku. Apa bunyi yang you rasa pinggan tu you kena banyak kuat ke, you kena cuci dengan ringan ke, kan? So itu juga salah satu aktiviti yang boleh guna. Practice mindfulness lah. So benda-benda macam ni adalah salah satu teknik-teknik untuk mindfulness. Maksudnya kita dah boleh gunakan daripada even sebenarnya daripada aktiviti harian kita sebenarnya. So bila kita dah tahu apa penting, kalau boleh tanya juga apa pentingnya nak rasa apa pinggan mangkuk, basuh pinggan lah. Tapi sebenarnya bila kita dah practice aktiviti ni, bila kita nak bawa kepada stres kita ataupun bagaimana ataupun semasa kita nak latihan dan sebenarnya kita akan be more observant. Okey, terima kasih kerana bersama-sama kami dan sehingga kita berjumpa di episod akan datang. Saya Aruna dan ini Pek Ngo. Ini Minda Juara.